Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi bersama saya, Cikgu Ju, Guru Pendidikan Seni anda. Okey, baiklah, hari ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya. Masih lagi dalam bidang komunikasi visual, tajuk yang ke-10 iaitu simbol dan logo. Pendidikan Seni Visual tingkatan 2. Dah ready ke? Sihat tak semua? Cikgu harap semua sihat lah ya. Okey, Cikgu teruskan. Okey, sebelum kita ketahui lebih lanjut apa yang terkandung dalam simbol dan logo tajuk kita pada hari ini, elok sekiranya Cikgu terangkan dahulu standard kandungan yang kamu akan pelajari pada hari ini. Standard 10.1 adalah pemahaman terhadap seni reka grafik dalam bidang komunikasi visual. 10.2 Eksplorasi dan aplikasi rekaan simbol dan logo bagi pengukuhan pemahaman terhadap seni reka grafik. 10.3 Penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang terakhir sekali adalah 10.4 Penghayatan terhadap hasil produk seni reka iaitu seni reka grafik. Baiklah, standard pembelajaran. Melalui tajuk ini, murid boleh 10.1.1 menjelaskan definisi simbol dan logo, 10.1.2 menyatakan simbol dan logo dari segi alam semula jadi dan juga objek buatan manusia, dan yang terakhir sekali 10.1.3 menjelaskan ciri-ciri simbol dan juga logo. Mari kita lihat persepsi seni. Seni reka grafik ialah salah satu bidang di bawah komunikasi visual. Seni reka grafik memerlukan kemahiran menggabungkan teks dan gambar dalam teks, iklan ataupun buku. Gabungan simbol dan imej teks akan menghasilkan representasi tampak sesuatu idea ataupun mesej. Tahu tak maksud representasi itu apa? Mesti nak tahu kan? Representasi itu adalah persembahan. Persembahan sesuatu karya melalui pelbagai unsur teks dan juga gambar. Bagaimana nak menghasilkan sesuatu karya untuk memberikan info, maklumat dengan menggabungkan teks dan gambar. Maksud dia representasi. Persembahan. Bagaimana untuk memberi persembahan untuk menunjukkan simbol dan imej teks tu. Seterusnya. Kita tengok kat sini. Ada beberapa subtopik di bawah seni reka grafik. Yang pertama, reka bentuk korporat ataupun logo dan juga penjenamaan. Reka bentuk editorial, yang ni seperti majalah, surat khabar, buku dan sebagainya. Yang ketiga, reka bentuk persekitaran. Yang keempat, reka bentuk pengiklanan. Yang kelima, reka bentuk laman sesawang, macam laman web. Yang keenam, reka bentuk komunikasi. Dan yang ketujuh, pembungkusan dan papan tanda ataupun dikenali sebagai signage. Kita tengok tentang simbol dahulu. Simbol adalah reka bentuk grafik yang diringkaskan daripada imej figura manusia, haiwan, alam semula jadi dan juga benda. Simbol dihasilkan melalui gabungan unsur-unsur grafik yang menjadi representasi kepada sesuatu. Contoh, tujuan simbol ini dicipta adalah untuk memudahkan pengguna memahami sesuatu tanpa menggunakan perkataan. Maksudnya simbol ni dia nak mudahkan. Dia nak menyampaikan sesuatu info dengan cara yang mudah tanpa menggunakan perkataan. Maksudnya kita tengok gambar pun kita dah tahu. Contohnya logo ataupun simbol OKU tu. Kita nampak dekat situ kan, nampak figura manusia yang diringkaskan, nampak roda kerusi roda yang dimudahkan, dilukis dengan mudah. Itu adalah simbol. Simbol yang kedua, contohnya kita tengok recycle tu, gitar semula tu. Satu lagi, tengok simbol tandas lelaki dan perempuan tu. Dia tak lukis figura manusia tu realistik, ada muka, hidung dan sebagainya, tak ada. Dia mudahkan lakaran figura tu dan dia menunjukkan perbezaannya sahaja untuk menyampaikan mesej tu secara jelas. Sama juga dengan simbol dilarang masuk tu. Tanda merah tu sebagai amaran. Tanda palang tu maksudnya tak boleh. Jelas?
Kita tengok jenis-jenis simbol. Simbol ni pula ada banyak jenis. Yang pertama, simbol daripada alam semula jadi. Contohnya simbol api, okey, mudah terbakar. Okey, apa tu kita nampak simbol ada lembu melintas jalan. Okey, simbol kuning tu berjaga-jaga, warna kuning tu berjaga-jaga. Lepas tu ada gambar lembu. Okey, maksudnya itu laluan lembu. Okey, yang seterusnya ada tanah runtuh. Lepas tu simbol apa tu? Simbol pelajar sekolah melintas jalan. Biasanya simbol ni kita nampak dekat kawasan-kawasan yang sekolah ya. Jalan-jalan di depan sekolah biasanya ada letak simbol ni. Supaya apa? Supaya masyarakat ataupun murid itu sendiri berjaga-jaga ketika hendak melintas jalan. Jadi kenderaan tak bolehlah bawa laju-laju kereta kat kawasan tu. Okey. Seterusnya, simbol daripada objek buatan manusia. Ni contohnya telefon, okey, lepas tu petrol pump, okey, pam minyak, lepas tu ada simbol feri, simbol topi apa? Graduasi. Itu antara simbol-simbol mengikut objek buatan manusia. Seterusnya kita tengok, tadi kita dah belajar logo. Tadi kita kata logo tu daripada alam semula jadi, ada figura manusia, haiwan, alam benda, yang mana dia ambil figura ataupun dia ambil objek tu tapi dia ringkaskan dan tak menggunakan sebarang perkataan. Tapi berbeza dengan logo ni. Sebab apa? Logo ni diambil daripada bahasa Yunani, iaitu logotype, yang bermaksud cetakan perkataan. Pada umumnya logo ialah lambang ataupun tanda bagi sesebuah perniagaan, kelab, persatuan ataupun agensi. Tapi logo juga dihasilkan untuk tujuan aktiviti tertentu seperti sukan dan juga rekreasi. Okey, logo merujuk kepada seni huruf ataupun gabungan huruf dan simbol mewakili sesuatu jenama. Nampak tak perbezaan kat sini? Kalau simbol tadi dia nak bagi tahu kita untuk umum sahaja, dia nak bagi tahu tentang arahan. Maksudnya tak boleh masuk lah, sila berhentilah, ada kerbau melintas lah, tandas lelaki dan perempuan lah. Itu simbol. Tapi logo ni dia lebih kepada pengetahuan ataupun dia nak merujuk kepada seni huruf ataupun gabungan huruf dan juga simbol. Macam tadi tak ada huruf, ada simbol saja, ada gambaran yang diringkaskan, gambar realistik yang diringkaskan sahaja. Kalau logo ni dia ada tulisan, dia ada gambar, dia ada figura dia ada, orang kata ada design dia. Contohnya kita tengok logo RTM, logo perhilitan. Nampak logo perhilitan tu dia ada burung kenyalang, dia ada gambar daun. Lepas tu ada pula dia gabungkan dengan tulisan perhilitan. Macam tu juga Pos Malaysia, lambang Felda F tu, okey. Keluarga ada lambang wanita dan masyarakat tu. Kemudian Malaysia Airport, itu adalah logo lebih kepada untuk menunjukkan jenama sesebuah syarikat ataupun produk-produk yang tertentu. Okey, logo ni pun terbahagi kepada dua, iaitu semula jadi dan juga objek buatan manusia. Sama juga dengan simbol tadi, ada dua juga. Okey, kalau kita tengok jenis logo daripada alam semula jadi, seperti logo pada kereta Proton. Nampak gambar harimau tu, harimau Malaya. Okey, lepas tu JPS Malaysia tu Jabatan Pengaliran air. Okey, nampak bentuk air tu diwujudkan dalam bentuk garisan. Okey, kemudian Bank Negara Malaysia dan juga logo Petronas. Seterusnya kita tengok logo daripada objek buatan manusia. Contohnya Persatuan Badminton Negara, BAM tu ada gambar apa? Yang kita nak main badminton tu kan, bulu ayam, bulu tangkis. Okey. Kemudian Liga Super, ada 5, okey, ada banyak lagi lah logo-logo daripada buatan manusia. Okey, jom kita kenali ciri-ciri simbol dan juga ciri-ciri logo. Kalau kita tengok simbol ni tujuan dia untuk menyampaikan mesej melalui gambar. Manakala logo pula berdasarkan gabungan rupa, bentuk dan juga huruf. Dia ada gabung. Okey, seterusnya untuk simbol, rupa mewakili maklumat secara ilustrasi. Okey, representasi gambar dan alam semula jadi ataupun objek buatan manusia, berkaitan dengan konsep tertentu, bentuk objek dipermudahkan tetapi masih mengekalkan sifat-sifat asal objek tersebut, dan juga simbol dapat menyampaikan mesej tanpa sebarang
penerangan. Maksudnya kita tengok je kita dah tahu dah. Itu ciri-ciri simbol. Okay, kita tengok pada ciri-ciri logo tadi berdasarkan gabungan rupa dan bentuk dan huruf. Gubahan singkatan yang mewakili sesuatu, boleh mengandungi tulisan dan juga gambar, mempunyai kaitan tema dan juga identiti, ringkas, jelas dan mudah diingati. Penggunaannya dapat bertahan lama, menyampaikan mesej merentas bahasa dan bangsa, menggunakan rupa mudah sesuatu objek. Seperti biasa, selepas PDPC kita, cikgu akan sediakan satu latihan formatif. Okey, baiklah. Hari ini kamu perlu membuat jadual banding dan bezakan antara simbol dan juga logo pada peta pemikiran berikut. Salin semula dan lengkapkan. Bila dah lengkap, dah selesai menjawab soalan, sila beri kepada guru-guru bimbingan kamu. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe pada yang belum like dan juga subscribe Cikgu Ju Channel. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jaga diri, jaga SOP. Bye. Assalamualaikum.